Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, berita terkini yang menarik untuk kita dengar bersama sahabat-sahabat semua. Apabila dikatakan bakal Muhyiddin Yassin menghentikan rayuannya. Oh, apa sudah berlaku sahabat-sahabat semua? Ketua Polis Negara pula menyatakan jangan ambil tindakan sendiri. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Apakah sebenar kenapa Muhyiddin Yassin mengambil keputusan untuk menghentikan rayuan beliau. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Skandal Jana Wibawa, Muhyiddin hentikan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Itu dia sahabat semua. Jadi mari kita lihat intipati kenyataan media yang seperti daripada Malaysia kini menyatakan bahwa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin telah mengemukakan notis untuk menghentikan rayuan bagi kes Jana Wibawa di Mahkamah Persekutuan 2 hari selepas memohon semakan di Mahkamah Rayuan. Notis tersebut dikemukakan melalui firma guaman Cetan Jetwani berdasarkan dokumen yang dilihat oleh Malaysia kini. Bekas Perdana Menteri didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur tahun lalu atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa dan 3 tuduhan pengubahan wang membabitkan program Jana Wibawa. Dia dituduh menggunakan kedudukannya sebagai bekas Perdana Menteri dan Presiden Bersatu untuk mendapatkan ganjaran sebanyak RM232.5 juta ringgit daripada 3 syarikat dan juga seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa tuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin adalah cacat dan tidak selaras dengan Kanun Tata Cara Jenayah. Bagaimanapun, Mahkamah Rayuan mengembalikan tuduhan tersebut bulan lalu dengan memutuskan pertuduhan terhadap Muhyiddin adalah jelas dan tidak kabur. Tidak kabur macam Azmin Ali lah. Jadi Muhyiddin cuba membatalkan keputusan tersebut di Mahkamah Persekutuan dengan menfailkan rayuan, tetapi pendakwa Wan Saharudin Wan Ladin menegaskan bahawa undang-undang hanya membenarkan kes ini dibawa ke Mahkamah Rayuan kerana ia bermula di Mahkamah Seksyen. Muhyiddin kemudian memfailkan permohonan kepada Mahkamah Rayuan untuk mengkaji semula keputusannya sebelum mengemukakan notis hari ini untuk menghentikan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Jadi itu antara sebab utama sahabat semua kenapa hari ini Muhyiddin terpaksa akur dan menarik balik rayuan untuk di Mahkamah Persekutuan kerana pendakwa raya mengatakan bahawa kes ini hanya bermula di Mahkamah Seksyen dan hanya sampai peringkatnya ke Mahkamah Rayuan saja. Kerana itu Muhyiddin tidak ada peluang lagi untuk membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Dan akhirnya sahabat semua, kalau sebelum ini apabila beliau bekas Perdana Menteri ini dibebaskan, apa yang Muhyiddin katakan, kononnya beliau tidak bersalah dan dibebaskan. Sedangkan hakikatnya dia dibebaskan bukan kerana dia didapati tidak bersalah, tetapi kerana ketika itu Mahkamah Seksyen mengemukakan ataupun membuat keputusan kerana pertuduhan itu tidak teratur dan juga tidak jelas. Tapi apabila dibuat rayuan di Mahkamah Rayuan pula menarik balik pembebasan Muhyiddin Yassin. Sahabat-sahabat semua, hari ini beliau terpaksa menggigit bibir, menggigit jari kerana pendakwaan ini akan diteruskan. Kes skandal Jana Wibawa melibatkan RM232.5 juta ringgit. Itu dia bukan satu nilai yang kecil, satu yang melibatkan jutaan ringgit wang negara, wang rakyat, sahabat-sahabat semua. Alright, so terima kasih. Dan sebelum saya akhiri, satu lagi kenyataan yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda adalah kenyataan terkini. Ketua Polis Negara menyatakan isu stokin kalimah Allah jangan ambil tindakan sendiri. Itu antara kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara. Jadi menarik untuk saya bacakan bersama dengan Anda. Ketua Polis Negara IGP Tan Sri Razarudin Hussain mengingatkan orang ramai supaya tidak mengambil tindakan yang menyalahi undang-undang berhubung dengan kes token tertera kalimah Allah.
Beliau berkata semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara ini dan menyerahkan kepada pihak polis untuk menjalankan tugas dan tidak bertindak mengikut perasaan. Beri peluang pada kita, polis katanya, tidak perlu lagi ada yang tidak berpuas hati dengan mengambil tindakan sendiri untuk membakar atau membaling molotov koktail kepada kekemat. Tidak perlu katanya. Beliau juga menyatakan Malaysia ada undang-undang, jadi kita perlu patuh pada undang-undang. Ya, katanya berhubung satu kejadian molotov koktail dilempar ke sebuah kedai serbaneka kekemat di Bidor. Jadi beliau berkata demikian selepas hadir ya pada satu majlis serah terima tugas Jawatan Ketua Polis Kuala Lumpur dan pengerusi Perkap Kontingen Kuala Lumpur di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur hari ini. Menurut Nazarudin, pihak polis sentiasa memantau media sosial agar isu perkauman tidak lagi dimainkan. Terdahulu, Nazarudin memakaikan lencana pangkat CP kepada Timbalan Pengarah Siasatan dan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa, yang dilantik sebagai Ketua Polis Kuala Lumpur yang baru berkuat kuasa hari ini. Rusdi menggantikan Datuk Alauddin Abdul Majid yang bersara wajib hari ini setelah berkhidmat selama 38 tahun 9 bulan sejak 1 Julai 1985. Jadi itu dia sahabat semua, sekali lagi peringatan tegas ya daripada Ketua Polis Negara, sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat antara seorang pemimpin ya yang begitu mengambil ya peluang ini untuk mungkin mau dianggap sebagai hero dan sebagainya. Akhirnya sahabat semua, karena gesaan yang dilakukan kononnya untuk memboikot, ya kononnya untuk terus-menerus memboikot mereka-mereka ataupun kekemat ini, akhirnya ya hari ini Ketua Polis Negara telah pun memberikan peringatan untuk tidak menunggang isu populis ini. Dan kalau kita lihat yang terbaru hari ini sebenarnya individu yang saya katakan ini telah pun membuat kenyataan, akhirnya beliau akur ya dengan ketegasan ataupun akur dengan gesan daripada pihak polis di Raja Malaysia ya supaya benarkan mereka melakukan tanggungjawab mereka. Dan apa yang dikatakan oleh individu ini yaitu Akmal Saleh, beliau mengatakan ya biarlah polis ataupun pihak berkuasa meneruskan ataupun menjalankan tanggungjawab mereka untuk menyiasat, mendakwa dan melakukan tindakan ya ke mana-mana pihak yang terbabit. Jadi terima kasih sahabat semua, itu antara perkara yang menarik ya saya kongsikan bersama dengan anda. Yang pertama tadi, Muhyiddin akhirnya menghentikan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Jadi besarlah kemungkinan bakau ini bakal menempat tiket ya ke Sungai Buloh, Hotel Sungai Buloh. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun cangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tubuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.